Hai, Assalamualaikum semua. Okay, I hope it's not too late lah untuk buat live. Dan sementara menunggu orang masuk, bagi siapa yang dah tengok ni, I just wanna say hi, tanya khabar semua orang. Apa khabar? Bella faham kita baru je dikejutkan dengan numbers yang sangat tinggi untuk kes baru hari ni berkenaan dengan COVID-19. I'm shocked myself juga, macam dah mencapai angka 9,000 dan memang tu satu perkara yang kita tak boleh ambil kita tak boleh ni lah, kita kena ambil serius, kita tak boleh buat main-main kan. Jadi macam biasalah, seperti mana yang semua orang tahu, case announced today is 9,020 case positif harian. So far ini adalah case yang tertinggi lah untuk sepanjang kita terjebak dengan penularan wabak COVID-19 ni. So I really hope you guys jaga diri baik-baik, jaga SOP seperti yang ditetapkan. Okay, kita ambil masa ni untuk ingati sesama sendiri dan berdoalah supaya kita semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okay, so malam ni sebenarnya Bella banyak benda nak share tau. Mungkin ada orang yang macam seronok nak dengar promosi-promosi View Essence, View Nest, View Kids. Memang betul ada promosi yang Bella akan share di hujung live nanti. Tapi untuk sekarang ni, Bella nak beritahu dengan korang, live stream di Instagram Bella kali ni, Bella akan jemput tetamu yang berpengalaman dalam bidang mereka masing-masing. So kita ada Syafiq Cute, cooking influencer, memang sangat hebat dalam memasak. Bella tahu dia ada ramai sangat followers yang memang menantikan dia punya menu-menu dia. Dan lagi satu tetamu guest kita adalah Dr. Amirul Amza, Vaccination Campaign Strategic Planning Exco. So setiap orang ada masing-masing punya kepakaran dalam bidang masing-masing. So Bella pun tak sabar nak bagi tahu dengan korang, share dengan korang. And just in case kalau korang semua pun ada persoalan yang nak ditanya, boleh je komen kat bawah ni banyak. And insyaAllah nanti Bella akan scroll, Bella akan baca, Bella akan tanya juga kepada diorang. Okay, sebab diorang ni memang banyak benda lah. So kalau korang nak tanya, okay, kepada Syafiq tadi, nak tanya pasal masak, macam mana nak masak ni, apa menu dia, apa resepi dia, boleh tanya juga. Dan macam sekarang Bella pasti ada ramai orang ada persoalan tentang vaksin kan. Ada yang kata itulah inilah. Jadi inilah masanya untuk korang bertanyakan segala soalan yang terbuku di dada tu, tanya. Dan Bella akan kupaslah topik vaksin dan juga topik masak-masak pandangan kita dalam tempoh PKP yang ketiga ni. So korang boleh sahaja ajukan apa persoalan. Okay, tanpa melengahkan masa, untuk bukan idola Bella saja tapi idola semua orang, Bella nak share dengan korang, ada juga lagi satu tetamu yang sangat-sangat istimewa di hati kita semua, dalam hati kita semua, yang akan join live Bella bersama dengan Bella sebentar saja lagi. So Bella harap korang semua tunggu. Dan sementara Bella check dulu, I just wanna ask korang ni, how's my line, okay ke? Audio Bella semua okay ke? Sebab Bella tak nak ada nanti tersekat situ sini, nanti kesian korang nak tanya tapi gambar tak clear lah apalah. Okay, so korang boleh respon dekat bawah-bawah ni, dekat komen bawah ni. Kalau line Bella okay, audio Bella okay, I think it's good to go. Tapi korang just komen je dulu, okay? So sebelum tu Bella nak ambil masa, Bella nak ambil kesempatan ni untuk ceritakanlah tentang music video yang baru saja diriliskan. Ada berapa? Ada banyak sebenarnya Bella notice, okay. Bagi kawan-kawan Bella yang baru saja release music video, banyak sangat. And I am so happy and also excited for them juga. Jadi kalau korang semua nak macam, alamak, okay, PKP ni apa dia punya, apa benda korang nak kena buat, tengoklah music video ni, daripada Amirul Uthman, lagu Surat Akhir, ada Wani Ashrita, lagu Pedas, and then ada
Yang akan datang Oh, okay. So, sementara tu Bella nak share sikit lah. Allah, kotornya pun. Okay, ni lagu Amira Othman, lagu Surat Akhir. Mana Amira Othman FC? Come on, guys. Lagu ni sebenarnya sedih dan Bella adalah mesej dia. Dia cakap ada satu scene yang dia menangis tu, dia menangis betul-betul tau. Bukan pakai aimo, bukan pakai air ke apa ke. Memang betul-betul dia menangis. So that's how dia betul-betul hayati lagu tu untuk bagi dan persembahkan music video yang terbaik untuk korang semua. Bella nampak ada Ara Johari masuk. Ara pun sama, akan keluarkan music video tak lama lagi. So korang semua kena stay tune because kali ni korang boleh back to back lah tengok music video. Bella memang happy sangat sebab semua orang tak berhenti, tak putus asa untuk berkarya kepada semua yang masih lagi support kami semua artis tempatan. So thank you so much dan lagi sekali Bella nak beritahu Surat Akhir daripada Amira Othman, Tetap Aku Cinta daripada Ara Johari dan Goodbye Hello daripada Ernie, Zakri dan juga Syamil. Dan lagi satu Wani Ashita Pedas. Okay? So kalau ada juga yang lain-lain, korang pun kena tengok juga. Supportlah kita semua, okay? Sebab kalau bukan anda, siapa lagi, betul tak? So sekarang ni adalah masa untuk kita unite, support antara satu sama lain, okay? Jangan gaduh, tak best, tak healthy. So Bella sebenarnya bukanlah nak menyimpang sangat, but I really just love sharing pasal music video dengan korang semua. Macam mana Bella tiap kali release my music video, I'm excited to share dengan korang. Bella suka cakap-cakap dengan orang, watch my music video, because that's how Bella tunjuk betapa sukanya Bella dengan music, betapa sukanya Bella dalam menghasilkan karya untuk semua peminat-peminat Bella. So now I just want to support all of my friends yang baru sahaja release music video diorang. Okay, so Bella rasa that's about my friends. And now about my guest, my Bella cantik. Bella pakai apa? Saya doakan Bella. Aran main lah. Okay, Bella sebenarnya tanpa melengahkan masa lagi lah kan, kita dah tak nak buang masa lagi. So seperti yang Bella cakap tadi, guest kita yang penting hari ini iaitu Dr. Amirul Amza. But let me check, dia dah masuk ke belum dalam live ni? And request. So once dia approve je, dia akan masuk live. It's time for y'all to ask any question yang korang ragu-ragu tentang vaksin. Hai, Assalamualaikum Dr. Amirul Amza. Waalaikumsalam Nabila. Hai, Alhamdulillah line semua clear. Saya punya audio pun clear. Clear. Okay, Alhamdulillah. Bella takut nanti kita tak sempat nak borak, nanti tak clear kan? Alright, sebelum tu Bella nak bagi tahu lagi sekali kepada semua yang menonton live Bella, malam ni adalah malam yang di mana kita akan kupas lah topik-topik vaksin, sebab kita ada tetamu yang sangat berpengalaman yang boleh share dengan korang kemusykilan korang semua tentang vaksin, okay? So Bella perkenalkan lagi sekali, ini adalah Dr. Amirul Amza. Mungkin Dr. Amirul Amza boleh say hi kepada semua yang tengah menonton live ni and perkenalkan diri. Okey, baik. Nama saya Amirul Amza. Saya adalah seorang pegawai perubatan dan juga malam ini saya mewakili NGO saya, Medical Mythbusters Malaysia, dan jawatan saya di dalam NGO ini adalah Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi, yang mana kita akan sembang pasal vaksin lah malam ni, vaksin COVID khususnya. Betul. Okay, itulah sebenarnya kalau kita cakap pasal vaksin ni masih lagi ada ramai segelintir lah yang macam keliru tentang vaksin. Ada yang yelah, bila kita cakap pasal warga net ni, netizen kan, diorang memang ada banyak persoalan yang diorang sendiri pun kadang refer kepada internet semula, sedangkan itu daripada orang yang tak ada, kurang lah ilmu pengetahuan tentang vaksinasi ni. Jadi disebabkan itu Bella rasa malam ni lah adalah malam untuk kita kupas dan kita share benda yang betul melalui Dr. Amirul sendiri kan. Jadi Bella nak tanya sikit lah,
Sebab adakah NGO doktor ni ditubuhkan khas disebabkan COVID ni ataupun sebelum ni memang ada NGO yang lain? Okey, baik. Medical Mythbusters ni ditubuhkan pada tahun 2019 sebenarnya. 2016 sebenarnya. Oh dalam Waktu tu dah lama dah lah. Sebabnya bukan khas untuk COVID saja, tetapi sebenarnya penolakan vaksin ataupun keraguan terhadap vaksin kat Malaysia ni bukan waktu COVID saja, tapi sebelum-sebelum ni dah wujud dah. Dengan imunisasi kepada kanak-kanak pun ada ibu bapa yang ragu-ragu dan tak nak ambil vaksin. Walhal benda tu dah terbukti memang berkesan. So that's why kita ada untuk menangkis semua mitos dan salah faham khususnya berkaitan dengan vaksin. Tapi sebab COVID ni dah naik dan vaksin COVID ni dah mula ada dan kita nampak sebagai satu senjata untuk lawan COVID ni, sebab tu kita lebih aktif dengan vaksin COVID. I see. Oh, okey. Itu baguslah sebenarnya kita kita bagi pendedahan kan kepada siapa yang tidak tahu, kepada siapa yang muskil. Jadi sebelum tu kejap Bella nak ada guest lagi. Kejap ya. Okey, sebelum tu Bella nak tanya sikit lah. Okey, tadi tentang NGO. Okey, sekarang ni Bella nak tanya mengenai vaksin itu sendiri. Macam kita ada yang dah tahu. Tapi bagi siapa yang belum tahu lagi, mungkin doktor boleh terangkan. Vaksin ni apa dia sebenarnya? Okey, baik. Vaksin ni adalah satu teknik perubatan yang mana kita guna untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey, for example, contohlah kalau katakan kita nak cegah daripada demam campak ataupun measles, kita beri vaksin MMR yang mana dalam vaksin tu ada komponen untuk mencegah demam campak. Vaksin dia bukan ubat, dia tidak boleh digunakan untuk merawat. Kalau seseorang tu dah kena demam campak, kita bagi vaksin dah tak ada guna dah. Sama juga dengan COVID, kita bagi vaksin ni untuk mencegah daripada jangkitan COVID. Apa yang kita buat adalah kita beri satu komponen dalam vaksin itu yang kita gelarkan sebagai antigen. Antigen ini adalah benda asing kepada badan kita yang mana bila dia masuk dalam badan kita, dia akan trigger satu immune response. Satu response immunity yang mana badan akan hasilkan antibody. Antibody ini akan berada dalam badan kita walaupun jangkitan tu dah tak ada, walaupun vaksin tu dah diuraikan dalam badan kita, tapi antibody tu akan stay sebagai memory cell. So bila katakan jangkitan yang sebenar kena, badan kita dah ready dengan tentera dia, dah ready dengan antibody, maka kuman yang masuk dalam badan kita tu tak sempat nak mengganda dan kita boleh melawan jangkitan tu dengan cepat tanpa menyebabkan mudarat pada kita. So itu adalah asas kepada vaksin ni lah, mencegah tanpa membahayakan nyawa dengan jangkitan semula jadi. Ya, betul-betul. Sebab mungkin ada persoalan yang awal-awal dulu waktu vaksinasi ni bukan lancarkan lah, diperkenalkan. Ada orang cakap macam buat apa ambil vaksin kalau masih tak boleh nak tak boleh nak secure yang COVID tu tak akan datang. Sebab ambil vaksin pun pasti akan kan. Jadi Bella harap jawapan doktor tadi bagi penjelasan lah kepada semua yang tengah menonton ni. So kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, boleh je tulis dekat ruang komen. InsyaAllah nanti doktor saya akan baca, kita akan cubalah untuk jawab ya. Okey, seterusnya Bella nak tanya kenapa ada pelbagai jenis vaksin untuk COVID-19 dan kalau kita tengok ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada Pfizer. So antara semua vaksin-vaksin ni yang mana yang bagus? And sebenarnya masyarakat kita boleh pilih ataupun kita ditentukan untuk ambil vaksin yang mana satu? Okey, baik. Kenapa ada banyak jenis vaksin? Sebabnya ada banyak jenis, ada banyak syarikat farmaseutical lah dekat dalam dunia ni. Dan kita kena faham, COVID ni bukan Malaysia saja yang kena, satu dunia kena. So, bukannya syarikat farmaseutical tu nak supply kepada Malaysia saja, dia kena supply kepada negara lain juga. So, bekalan vaksin ini adalah satu isu yang dihadapi oleh seluruh dunia. Maka untuk memastikan bekalan tu banyak, kita tak bolehlah bergantung kepada satu syarikat saja. Contoh, kalau katakan kita bergantung pada Pfizer saja. Katakanlah kilang Pfizer tu kena landa ribut taufan ke apa, habis terputus bekalan. Tapi kalau kita ada backup daripada yang lain, AstraZeneca, daripada Sinovac, kita kalau berlaku kecelakaan kepada Pfizer tu, kita masih lagi ada supply vaksin kita. Itu nombor satu. Nombor dua, kita nak elakkan mutasi virus ni. Sebabnya, virus ni dipandai. Kalau dia stay lama dalam komuniti, dia akan bermutasi. Tetapi risiko mutasi itu akan direndahkan dengan pelbagai jenis vaksin. Sebab setiap vaksin dia berfungsi dengan cara yang berbeza.
Macam Pfizer, dia menggunakan teknologi mRNA. Dia suntik template dalam badan kita hasilkan spike protein dan hasilkan immunity. Sinovac pula, dia lemahkan dimatikan virus tu dan disuntik dalam badan kita untuk jana immunity. AstraZeneca pula, dia gunakan virus yang lain, adenovirus, yang dimutasikan supaya dia membawa baju COVID-19 itu. So that tiga-tiga vaksin yang digunakan di Malaysia ini, cara dia berbeza untuk bertindak pada badan kita. Tetapi keberkesanan dia, walaupun orang kata ada 95%, ada 50%, ada 87%, walaupun nampak dekat numbers tu berbeza, tetapi tiga-tiga vaksin ini sama keberkesanan dalam mencegah jangkitan yang serius. Macam Bella cakap tadi, kita nak make sure kalaupun kita kena COVID, kita tak kena jangkitan serius, kita tak masuk ICU, kita tak berakhir dengan kematian. Sebab hari ni dah 98 kes kematian, meningkat mendadak sangat. So, kalau katakan kita ambil vaksin, walaupun kita terkena COVID, insyaAllah kita tidak berakhir dengan kematian ataupun kemasukan ke ICU. Dan ketiga-tiga vaksin, Sinovac, AstraZeneca dengan Pfizer, keberkesanan dalam mencegah jangkitan serius, masuk ICU dan kematian adalah sama. Kalau orang tanya vaksin mana yang terbaik, vaksin yang paling cepat kita boleh dapat. Kalau katakan paling cepat kita boleh dapat AstraZeneca, ambil AstraZeneca. Paling cepat boleh dapat Sinovac, ambil Sinovac. Tak kisah mana-mana, asalkan yang itu paling cepat kita boleh dapat, itu adalah vaksin yang terbaik. Betul-betul. Jadi Bella harap semua orang dipermudahkanlah untuk dapat vaksin secepat yang mungkin dan jangan pula apa orang kata anti vaksin pula tak nak ambil kan. Sebab sekarang ada banyak kan orang spekulasi tentang vaksin. Jadi kalau macam tadi doktor sendiri cakap tentang kematian, Bella nak tanyalah sebab kalau kita tengok pun sekarang internet ni meriah kan, orang cakap pasal vaksin ni tak selamat. Ada kes kematian selepas suntik vaksin. Boleh doktor cerahkan lagi sikit ke? Betul ke? Alright, okay. Memang ada kes kematian yang berlaku lepas vaksin, sama macam kes kematian yang berlaku lepas kita makan nasi. Adakah dia mati sebab makan nasi? Tidak. Ini kita panggil sebagai kebetulan. Saya nak bagi satu contoh. Waktu kajian Pfizer dijalankan, kajian fasa ketiga, dia test kepada 46,000 orang. So 46,000 orang tu dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan dia ambil vaksin, satu kumpulan lagi tak dapat vaksin lah. So dia nak compare yang mana lagi banyak kematian, yang mana berkesan atau tidak. Kumpulan yang menerima vaksin ni dia dapat vaksin lah. Kumpulan yang tak menerima vaksin ni dia dapat satu benda yang kita panggil placebo. Dia bukan vaksin. Okay? So akhirnya dalam kesemua orang ni, keseluruhan kumpulan ini, ada 6 kematian berlaku. Dan tahu tak 6 kematian tu, dalam kumpulan yang tak menerima vaksin, 4 kematian. Dalam yang menerima vaksin, 2 kematian. So, bila dia kaji balik, dia selidik balik punca kematian tu, semua 6 kematian tu tidak berkaitan dengan vaksin langsung. Ada yang meninggal sebab stroke, ada yang meninggal sebab serangan jantung. Dan kematian itu ada yang berlaku selepas sebulan menerima vaksin. So ini kita panggil sebagai kebetulan. Dan juga dekat Malaysia ni, statistik menunjukkan bahawa kadar kematian sebab serangan jantung berlaku sebanyak 50 ke 60 kes sehari. Kalau tak ada vaksin pun akan ada 50 ke 60 kes kematian sebab serangan jantung dekat Malaysia. Let's say kalau katakan kita vaksin kan ramai orang, satu hari kita bagi hampir 100,000 suntikan kepada orang Malaysia ni, takkanlah antara yang menerima suntikan tu tak kebetulan dah sampai ajal dia waktu itu. Bukan sebab vaksin tapi disebabkan memang dia ada masalah jantung. Dan kita kena faham bahawa serangan jantung ni kebanyakan masa dia berlaku tanpa tanda-tanda awal. Orang tu dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi tapi dia tak tahu sebab dia tak pergi cek. Orang Malaysia kita ni dah lah gaya hidup kita suka makan benda tak sihat, kita kurang amalkan aktiviti fizikal, lepas tu kita tak suka pula buat saringan kesihatan. So kita tak tahu pun kita ada penyakit-penyakit 3 serangkai. Tahu-tahu dah kena komplikasi seperti serangan jantung. So, kebanyakan masa serangan jantung pertama itu berakhir dengan kematian tanpa ada sejarah penyakit-penyakit 3 serangkai yang sebelum ini pun. So, just because they happen selepas vaksin, postmortem buat, kita dah buktikan ia tidak disebabkan oleh vaksin. Kalau betul lah orang meninggal sebab vaksin, saya dah dapat 2 dos vaksin, 8 hari bulan 3 dengan 26 hari bulan 3. Alhamdulillah hidup lagi. Kawan-kawan saya pun ramai yang dah dapat, Alhamdulillah masih hidup lagi. Kalau betul lah vaksin menyebabkan kematian, saya dah jadi hantu dah hari ni. Betul lah doktor. Dan Bella pun berkenaan dengan komplikasi tadi. Sebenarnya kita tak boleh nak terus buat kesimpulan yang macam okey lepas dapat ni terus temu ajal kan. Sebenarnya benda tu semua ada disebabkan kesihatan kondisi kesihatan masing-masing. Jadi itu yang lagi memudaratkanlah keadaan pada waktu itu. Dan sebenarnya Bella adalah tengok satu video ni di mana dia
cakap yang vaksin ni ada microchip. So dia boleh apa boleh track kita mana kita ada lah, boleh melekat magnet lah, macam-macam. So mungkin doktor boleh explain sikit pasal benda tu. Aku tapi Okey, baik. jelaskan lah. Saya pun ada tengok juga video tu. So bila saya nampak video tu terus saya pergi kat fridge saya pergi ambil magnet kat fridge tu try buat. Tak melekat pun. So kalau betul lah ada microchip mesti saya pun dah melekat juga. Tapi sebenarnya saya pun tak tahu macam mana nak explain video tu. Boleh jadi video tu video palsu. Boleh juga jadi kebetulan magnet tu melekat sebab kulit tu berminyak, ada daya lekitan yang menyebabkan besi magnet tu melekat. Boleh jadi itu. Tapi saya nak cakap memang vaksin tu tak ada microchip sebab sehingga kini kita tak ada teknologi dekat dunia ni yang boleh buat satu chip yang berfungsi yang boleh muat dalam vaksin tu dalam bentuk cecair. Memang tak ada dekat dunia ni. Okey? Itu dah disahkan oleh pakar-pakar teknologi. Dan kalau katakan Illuminati ke Bill Gates ke nak track kita, dia tak payah cucuk vaksin pakai microchip ke apa. Dia just guna handphone kita je. Hari-hari kita buka Facebook, hari-hari kita main WhatsApp, main Instagram. Semua data kita ni boleh diambil dan olah oleh AI program dan boleh profilkan kita. Sebab tu kadang-kadang kita duk sembang-sembang dengan kawan kita kat WhatsApp, tiba-tiba benda yang kita sembang tu keluar kat iklan Facebook. So, cara macam tu dia dah boleh track kita. Tak payah nak cucuk microchip semua. So, vaksin memang tak ada microchip. Tak ada point pun. Betul-betul. Itulah ada yang cakap pasal microchip. Ni ada pula orang usul kan. Dia kata vaksin ni ada ada unsur-unsur haram. Ada janin lah, sel monyet lah, unsur khinzir lah. Ada ke doktor? Okey. Ketiga-tiga vaksin yang kita pakai kat Malaysia ni, Pfizer, AstraZeneca dengan Sinovac, kesemuanya tak ada unsur khinzir. Okey, tu nombor satu. Dia tak ada unsur khinzir. Pfizer dikatakan adalah vaksin yang paling pure sekali. Dia tak pakai unsur haiwan ataupun unsur tumbuhan. Sebab apa? Dia hasilkan secara teknologi sintetik daripada kilang. So apa-apa saja yang dihasilkan tu, mRNA yang dicucukkan tu, kapsul lipid yang digunakan untuk hantar mRNA dalam badan kita tu, semua dihasilkan secara sintetik dari kilang. So tak gunakan apa-apa haiwan ataupun virus ataupun tumbuhan. Itu Pfizer. AstraZeneca dengan Sinovac, dia menggunakan kultur sel. Maksudnya virus yang dia nak gunakan dalam vaksin itu, dia hidupkan dalam sel. Sel yang digunakan, ya betul digunakan ada sel haiwan, ada sel janin. Tetapi sel haiwan dan sel janin itu tidak dimasukkan secara langsung ke dalam hasil akhir, dalam botol vaksin tu. Apa yang dia buat adalah dia besarkan virus tu, lepas tu dia cabut virus tu, dia matikan ataupun diolah, dia manipulate dan dijadikan sebagai vaksin, baru dia masuk dalam vial tu. Apa yang dia buat dengan kultur sel tu, dia buangkan sahaja. Sama macam kita tanam sayur, kita tanam atas tanah, bila kita nak masak, kita ambil sayur itu, kita cuci dan kita masak. Tanah tu kita tak masak sekali kan? Walaupun tanah tu ada baju tai ayam ke, ada benda-benda yang berbahaya ke, ataupun ada unsur-unsur yang haram ke, kita tak gunakan untuk masak. Betul-betul. Line tak clear ke? Saya Clear punya tak? okey. Doktor punya okey? Okey je. Okey, okey. Jadi sebenarnya dalam banyak semua benda tadi, apa yang Bella boleh conclude adalah kita kena tanya orang yang lebih berpengalaman tentang vaksinasi ni. Kita tak boleh terus refer kepada internet. Kita tengok macam blog-blog yang mungkin diorang sendiri pun agak aja. Orang pun, dia sendiri pun tak tahu tentang kesahihan informasi yang diorang buat, informasi yang diorang dah tularkan kepada orang yang membaca kan. Jadi macam Bella hari ni memang ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Amirul Hamzah kerana sudi join live Bella untuk share dan bagi penerangan tentang vaksinasi untuk kesedaran semua orang lah yang menonton live ni, dan Bella harap yang menonton live ni pun akan share dengan kawan-kawan korang tentang kebaikan vaksinasi dan kenapa perlunya kita mengambil vaksinasi. So boleh saya chip in sikit tak? Boleh. Saja. Okey. Baik, sebabnya mungkin masa kita limited, tapi kalau katakan lepas ni nak maklumat yang lebih sahih, kalau nak tahu pasal perkembangan COVID di Malaysia, follow page di Facebook lah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau nak tahu tentang program vaksinasi, kalau katakan kenapa saya tak dapat vaksin, kalau saya tak nak vaksin apa nak buat, boleh pergi kepada page JKJAV. Sekali lagi saya ulang, JKJAV. Itu pasal vaksin dan program vaksinasi COVID kebangsaan.
Kalau nak tahu informasi tentang macam mana kami jawab mitos apa semua ni, boleh pergi kepada page NGO kami, Medical Mythbusters Malaysia. Dan boleh follow saya juga dekat Facebook, FB Dr. Amirul Hamzah, ataupun dekat Instagram saya Dr. Amirul Hamzah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya secara personal. Kalau saya sempat baca, saya jawab. Baik. Okey, Alhamdulillah. Bella harap semoga perkongsian kita hari ini memberi manfaat kepada semua orang, menjawab segala persoalan korang semua. Mungkin ada soalan tadi yang Bella tak baca sebab soalan-soalan tu yang Bella dah tanya kepada Dr. Amirul sebentar tadi. Tapi don't worry, kita akan share balik kan, dan sekiranya ada lagi yang lebih detail lagi, korang boleh just direct kepada Dr. Amirul Hamzah ataupun dekat saluran yang Dr. Amirul dah share tadi. So thank you so much Dr. Amirul for your time. Thank you Selamat hari juga untuk invite saya. and thank you so much. And thank you for your perjuangan lah, frontliner kita kan. So Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you. Okay, itu dia Dr. Amirul Hamzah kita. Alhamdulillah banyak terjawab. So Bella harap korang punya soalan semua pun terjawab juga. Mungkin ada lagi soalan yang Bella memang tak sempat terlepas pandang dengan korang semua tadi. But not to worry, korang boleh just refer dekat saluran yang dah di-sharekan oleh doktor sebentar tadi. Dan macam Bella cakap tadi lah, apa-apa maklumat jangan ambil daripada orang lain, ambil daripada saluran yang betul. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Iti dah masuk. Apa khabar? Ya, Dek. Baik, Alhamdulillah. Nabila apa khabar? Alhamdulillah, sihat juga. Awalnya start kerja. Okey, maknanya dah nak habis pantang dah ni. So, dah semakin bertenaga, dah semakin bersemangat ni. So, ini adalah antara kerja-kerja awal kat Siti. Dan sempena kita dalam apa orang kata mengharungi pandemik COVID-19 ni, sekali lagi bakal PKP ni Kak Iti rasa Kak Iti perlu lakukan sesuatu juga. Boleh, Dengar tak? Dengar. Bella rasa malam ni bukan sahaja kita nak kongsi tentang vaksin, tentang masalah. Tapi Kak Iti sendiri ada announcement yang Kak Siti nak bagi kan. Mungkin korang Betul. excited, siapa nak dengar. So mungkin Kak Siti. Okey, terima kasih Dik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Nabila kerana ruang yang adik ada ni bagi peluang untuk Kak Iti sebenarnya untuk umumkan. Sebenarnya kita dah pun wawarkan dalam laman Instagram Kak Iti di mana dengan apa orang kata kita melalui PKP yang seterusnya ini Kak Iti meneruskan tabung ataupun dana untuk membantu mereka yang terjejas dengan PKP dan juga tabung khas Palestin dan juga kita namakan tabung bantuan khas Palestin dan juga COVID-19. So ini adalah usaha sama daripada Yayasan Ujiwa, Yayasan Kak Siti dan juga suami, Siti DK Holdings, iaitu company yang menghasilkan produk View City, View Nest dan juga View Kids bersama dengan Kita Fund di mana yang pernah yang sama-sama Kak Iti hari itu untuk sama-sama membuka peluang bagi mereka yang sama-sama nak membantu mereka yang terjejas dalam COVID-19 dan juga tabung Palestin yang sekarang ini saudara Islam kita di sana dalam keadaan yang sangat sukar kan. So malam ni Nabila terima kasih jualan daripada produk View Nest, View Essence dan juga View Kids akan kita salurkan sebagainya kepada tabung yang Kak Iti lancarkan pada hari ini. Ya, dan alhamdulillah kita telah pun mula mengutip dana dan alhamdulillah ramai juga yang telah pun bermurah hati. Rakyat Malaysia ni memang sangat prihatin. Kalau apa-apa yang berlaku memang rakyat Malaysia ni antara yang paling apa orang kata bersemangat paling awal untuk membantu, especially untuk saudara kita di Palestin dan juga mereka yang terjejas. So alhamdulillah dengan adanya produk View Essence
BUNES dan juga BU Kids ni sebenarnya Kak Siti bersyukur sebab kita dapat salurkan juga sumbangan pada mereka yang memerlukan. So pihak Yayasan dan Siti DK Holdings menerusi tabung ni pun sebenarnya sudah pun membantu warga di Palestin. Kita dah bagi secara terus kerana kita ada sahabat di Gaza. So kita dah pun mula memberi barang-barang kepada mereka untuk bantuan seharian dan juga insya-Allah Isnin ni juga saya akan salurkan melalui kutipan dana PKP. Kita dah dapat 100 keluarga di sekitar kampung saya di Kuala Lipis, di tempat-tempat yang berdekatan yang sekarang ni tengah menjalani PKPD. So diorang tak boleh keluar, diorang tak boleh beli barang-barang. So alhamdulillah saya rasa ini yang termampu yang kita sama-sama bantu dan menggunakan platform yang ada ni. Ya, alhamdulillah walaupun kita semua duduk kat rumah, kita masih boleh bekerja daripada rumah, kita boleh memberi bantuan kepada orang lain melalui online yang dibuat oleh kita fund ni. So doakan semoga niat ikhlas saya, nawaitu kerana Allah, nawaitu lillahi ta'ala untuk membantu saudara kita sesiapa saja yang terjejas insya-Allah melalui dana yang Kak Iti lancarkan hari ini iaitu tabung bantuan khas Palestin dan COVID-19. Ini dapat membantu mereka yang sekarang ini terkesan sangat dengan COVID-19. Membantu mereka yang tengah dalam kesusahan tu lebih baik daripada Kak Iti rasa perkara yang lain lah dalam seharian kita sekarang ini. Kita tak boleh fikir diri kita tak boleh negatif tentang orang lain. Kita harus membantu mereka yang memerlukan. Ya, Dik. InsyaAllah kita semua cubalah apa yang termampu kan. Jadi kepada live ni bagi siapa yang macam selama nak tolong tapi tak tahu macam mana, mungkin Kak Iti boleh explain lagi sekali bagi peringatan orang kita nak sumbangan kita untuk saudara Palestin dan juga rakyat-rakyat yang terjejas disebabkan PKP supaya kita sama. Okey, tabung yang Kak Iti lancarkan, tabung ini anda boleh cara nak menghulurkan bantuan anda dengan cara pergi je kepada kitafund.my tak salah saya. Kan? Type je kitafund dekat searching tu, anda akan terus dibawa ke website dia, kitafund, dan anda boleh pilih berapa yang anda nak sumbangkan. Ditulis tu sponsor. Berapa yang anda nak bagi. Kalau dekat yang Kak Iti sempat tengok kan, ada yang dah mula menderma sebanyak RM50, RM10, RM100, tak kisah, sikit mana yang termampu kita kita terima. Ya, kalau ada nak lebih daripada 100 ke apa, itu alhamdulillah rezeki mereka lah kan. Saya tidak memaksa anda untuk memberi dengan nilai yang tinggi, tapi nilai yang seikhlasnya anda nak bagi, sebab kita akan terus salurkan kepada mereka yang terjejas ni. Sebab melalui kita fund memang telus dan kita boleh dapat tahu siapa yang menghulurkan derma tu. Kalau mereka nak perkenalkan diri mereka lah. Ada setengah tu dia nak letak nama, ada setengah tu dia tak nak letak nama, letak hamba Allah saja. So seikhlas anda nak bagi berapa melalui tabung kita fund ni, dan seterusnya kita akan salurkan kepada mereka yang memerlukan dia. Anda tahu ke mana duit yang kita salurkan ni sebab ia sangat telus melalui kita fund. Sebab sebelum ni pun Kak Iti dah mulakan semasa PKP yang pertama tu kan. Alhamdulillah banyak juga yang kita dah bantu. So kali ni saya terpanggil untuk teruskan bantuan kepada rakyat Malaysia yang tengah berperang dengan COVID-19 dan juga rakyat Palestin yang tengah berperang di sana ya. Betul. Alhamdulillah. Sekarang ni kita walaupun jelah kita berperang, tapi cara untuk kita juga melalui sumbangan, melalui kita jaga tutur kata kita, segala jenis lah pahala boleh dapat. Jadi betul. Yang menonton live ni, Bella beri peringatan lagi sekali.
sekarang ni sama-sama kita ada yang terjejas, mungkin ada yang tidak. Tapi Betul. antara satu sama lain, macam mana kita nak bagi kita sama-sama untuk maju ke hadapan dan yang penting sihat. Mm-mm. So macam kita tengok Kak Iti, sikit lagi nak bintang tapi dah start kerja dah. Tengok betapa sihat. Jadi kepada korang semua, jangan lupa untuk dapatkan suplemen-suplemen yang korang kena amalkan memandangkan dalam tempoh pandemik di mana kita perlu jaga kesihatan kita sebaik mungkin. Jadi jangan lupa amalkan lesson ataupun UNES. Tu tengok Kak Angkat Iti. terus. Bella Okay, boleh hari. tak Kak Iti masuk? Okay. Yelah, dalam kehidupan kita, kita nak menjadi orang yang orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain tu banyak cara dia. Selain daripada kita boleh bantu mereka dari segi ialah keuangan ke apa yang sekarang ni kita buat, Kak Iti tengah lakukan untuk tabung ni, dana ni, kita juga boleh bantu, Kak Iti juga bantu mereka yang terjejas, yang hilang pekerjaan dengan cara diorang jadi kita punya keluarga citizen. Yes. Keluarga citizen, dia boleh jana pendapatan apabila dia sama-sama dapat jadi usahawan, jual produk Kak Iti iaitu Beauty Essence ni, Beauty Kit, yang sekarang ni pun ramai yang suka, dan juga Beauness. So dengan cara macam ni, suri rumah tangga atau mereka yang tengah cari pekerjaan ataupun yang hilang pekerjaan, diorang boleh dapat wang tambahan untuk bantu ekonomi keluarga mereka. Dan bukan saja diorang boleh bantu keluarga, tapi diorang bantu orang lain juga malam ni kerana, pakcik lah. Okay, kerana malam ni dengan setiap pembelian Beauty Essence, Beauness dan juga Beauty Kids, kita akan salurkan sebahagiannya kepada tabung yang Kak Iti dah lancarkan, tabung bantuan khas Palestin dan COVID-19. Betul. So ramai-ramai kita ambil peluang ni untuk memberi bantuan pada mereka yang memerlukan sambil anda dapat hasil dan juga manfaat produk yang bagus, insya-Allah. Dan mana yang nak cari pekerjaan tu, kita orang alu-alukan untuk jadi ahli citizen. Sebab ramai citizen kita yang memang alhamdulillah saya tengok ekonomi keluarga dia makin baik. Dia orang happy sangat dapat join citizen. Dan kita punya team sangat-sangat membantu. Kita membantu dari banyak sudut dan saya harap saya boleh bagi manfaat pada orang lain lah. Itu yang paling penting. Dalam keadaan sekarang ni, kita perlukan sokongan daripada orang sekeliling kan. So insya-Allah. Betul. Jadi, Okay. Betul. Semua benda yang Bella dah bincangkan daripada awal tadi sampailah ke Kak Iti, Bella harap sangat kemudian yang kami kongsi dengan korang semua yang menonton memberi manfaat. Tak kira melalui produk-produk BUSD, korang, Beauty Kids, Beauness kan. Tapi betul. kita share pun harapnya memberi manfaat semua. Dan yang paling penting ada untuk sekarang ni kita dapatkan maklumat sahih daripada saluran yang betul, dan yang paling penting adalah supaya korang semua dapat sihat dan sejahtera. Okay, so terima kasih banyak Kak Iti. Kepada siapa-siapa yang rindu sangat dengan Kak Iti kan, ada pesanan sikit tak? Okay, pesanan Kak Siti simple saja. Dalam keadaan yang kita sukar sangat ni, kita banyakkan berdoa, kita banyakkan positif dalam diri kita, kita jaga diri kita, jangan keluar ke mana-mana. Kalau sudah dah pun diarahkan untuk duduk saja di rumah, kita boleh lakukan, seluruh rakyat Malaysia boleh lakukan sebab kita pernah pun lakukan di PKP yang pertama dulu. Kita sayangkan orang yang keluarga kita, orang sekeliling kita. So mari kita sama-sama berganding tangan, lakukan sekali ini dan kita mampu untuk melawan COVID-19. Jangan selalu negatif,
Jangan selalu cari kesalahan orang, kita perbaiki diri kita, mana yang kekurangan diri kita, kesalahan kita, kita belajar. Dan terima kasih kepada semua yang selama ni banyak memberi sokongan kepada saya, kepada produk saya. Niat saya satu je, apa yang saya buat, saya nak bagi manfaat pada orang lain dan bantu orang lain yang sangat memerlukan. So, mari kita sama-sama, apa orang kata, hargailah kesihatan yang ada pada diri kita, jaga kesihatan anda. Okay? Betul. Alhamdulillah. So, betul. InsyaAllah Right. akan ada sesi yang lain. Banyak benda nak kena share tapi malam InsyaAllah. ni lihatlah banyak juga benda ni. Sampaikan salam kepada seluruh keluarga Kak Iti dan baby Okay, insyaAllah. Abang. Yeah. Okay, Nabila, terima kasih kerana menjadi keluarga View City sekali lagi. Kak Iti happy sangat. Kita sama-sama saling bantu-membantu. Dan all the best untuk apa yang dilakukan. Selepas ni ada chef kata dia. Betul. Lepas Akan ni join. kita ada Syafiq. Cute. Syafiq cute. Bersama lah mungkin yang kita boleh buat time PKP nanti. Okay. Alright. All the best, Dek. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. Alright. So itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza, idola semua orang yang sedang menonton ni, idola Bella juga. So thank you so much kepada semua yang menonton. Bella pasti banyak benda yang Kak Iti share tadi boleh menambahkan pahala korang semua kan. Mungkin lain orang lain cara dia, ada yang memberi kata-kata semangat, ada orang yang membantu melalui sumbangan. So apa-apa pun cara, yang penting niat, ikhlas, sepenuh hati buat untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain juga. So memberi manfaat kepada semualah. So kita dapatlah masuk dah. Thank you so much Syafiq. Sudi Bella. Hai Bella. Okay, Bella punya yang Dengar lain. tak? Bella dengar. Okay, dengar clear. Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya tadi kita dah share pasal vaksinasi. Wait. Pasti kita share kat tentang kita fund untuk crowdfunding untuk saudara Islam kita yang di Palestin, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita yang terjejas disebabkan oleh PKP. So banyak benda kita dah share. Now untuk menu, sebab sekarang kita dah dalam MCO yang ketiga. Kalau dulu ada ada menu dalgona kan. Mungkin kali ni kita boleh untuk menu kali ni. Tapi sebelum tu Bella nak perkenalkan kepada korang semua, Syafiq ni adalah cooking influencer. So mungkin ada benda lain lagi yang Syafiq boleh share dengan penonton yang sedang menonton live ni. Boleh introduction sikit. Selain saya cooking influencer, saya juga seorang pegawai forensik DNA di Jabatan Kimia Malaysia. Wow. Wish, mana lagi best? Kalau forensik ni dia ada dekat tempat kejadian tu kan? Bedah mayat? Saya lebih kepada analisis bahan bukti. Analisis bahan bukti. Okay. Bella fans tau cerita tu dulu. So kita lebih kuat lah analisis bahan-bahan bukti lah. Macam itulah. So pihak polis akan menghantar bahan bukti kepada kita. So kita akan menganalisis lah bahan bukti tersebut. Okay, mungkin Syafiq nak say hi dulu ke dekat yang tengah menonton ni. Diorang mesti excited ni. Hai, so hari ni kita akan menu kita lebih kepada Bionis, iaitu Bionis Lai Cikang dengan Bio Kids Crystal Jelly hari ni. Kita nak buat 2 produk. Okay, sebelum tu Bella nak tanya kejap Bella nak tanya dekat semua orang yang menonton ni, line okey tak? Sebab line clear tak? Line okey? Sebab Bella nampak Syafiq macam, ni better. Tadi Better ya? Pixelated sikit, dia blur sikit. Blur. Macam ni okey dah?
Okay, so ini dia punya. Okay. So, okay? Alright, boleh. Okay? Dengar? Okay. Dengar tak? Syafiq dengar Bella tak? Ya? Okay, dengar. Saya dengar. Alright. Boleh teruskan dengan menu Syafiq kali ni. Bella excited ni. Oh, sebab menu kita simple je hari ni. Yang ni yang kita nak buat Bio Kids Lai Chi Kang. So Bio Kids Lai Chi Kang. So ini bahan-bahan dia. Saya dah, orang kata dah rebus dah siap-siap. Di antaranya kita ada kurma merah. So senang je, masukkan je. Kurma merah ni saya dah siap rebus. Kurma merah. Ya. Dan kita ada kembang semangkuk. Kembang semangkuk ni dia dah kembang dah. Kita dah rebus tadi. Okey. Masuk. Kemudian kita akan masuk snow fungus. Okey. Ini pun kita dah rebus juga siap-siap. And then kita akan masukkan barley kita juga. Oh, barley. Okey. Ya, masuk semualah. Saya minat barley. Bella suka barley tak? Bella dia meredakan tekak. Oh. Okey, dan kita ada longan. Okey. Longan pun kita rebus. Senang je. Dia sesuai untuk orang kata musim-musim panas ni kan. Waktu pandemik ni. So kita ada sedikit chia seed dengan biji kelapa. Ni kita campur dah. Oh, Okey. And then kita akan masuk kismis. Kismis ni kita tak perlu nak rebus dah. Okay. Then kita akan masukkan kacang shandong kita. Okay. Bila kita campurkan semua ni, okay, kita akan masukkan biones kita ni. Yang ini. Ni kegemaran Toki, kegemaran saya juga. tak. Betul. Okay, kita akan masukkan. Okay. Saya akan masukkan dalam 2 botol. 2 botol. Ya. Biones. Ya. So kita akan masukkan. Ya Allah. Okay. Dah terliur dah ni. So terpulang kalau nak rasa ada manis sikit, saya tambah sikit 1 sudu atau 2 sudu gula Melaka. Oh, kalau budak-budak Sebab nanti kita sebab kita nak letak ais sekejap lagi. Okey, dan kita akan masukkan ais. masukkan air. Okey. Kemudian kita pun kacau dia. Ya Allah. Okay. Dah siap. Senang je dengan menggunakan biones di situ ni. So kita dah boleh hidang lah. Kalau Bella dekat dengan saya ni, dah saya bagi rasa dah. Janganlah macam tu. Kan Bella datang nanti. boleh disilakan. Okey, dah siap menggunakan kita punya biones ni. Menggunakan Lai Chi Kang. Ni baru nombor 1 punya resepi. Sangat mudah. Ya. So orang kata tadi pun Tok T pun dah beritahu promosi kan untuk beli apa-apa produk akan dapat BioEssence kan. Itu juga dengan BioKids. Korang boleh dapatkan dengan ejen-ejen sah. So sekarang ni bila kita dah siap ke menu pertama, kita akan bergerak ke menu kedua menggunakan BioKids, iaitu BioKids Crystals Jelly Cute. Oh my god, tak sabarnya. So kalau beli satu kotak BioKids ni, korang akan dapat percuma boros gigi. Afia. Ya, korang akan dapat percuma. So korang cepat dapatkan. So beli apa-apa produk daripada BioCity ni, korang akan dapat percuma sachet BioEssence. Okay. So bila okay, sekarang ni kita nak lanjutkan ke menu kedua kita. So menu kedua kita, so kita masak ni kena sambil senyum lah, baru happy kan, masak kita baru sedap. So kita ada crystal jelly, saya ambil crystal jelly strawberry.
sebab BioKids ni pun ada pieces strawberry yang kita gunakan strawberry untuk masuk. Ellie, Okay. Ellie strawberry. Yeah. So BioKids ni orang kata sangat sesuai untuk kanak-kanak, perkembangan otak dan juga imunisasi badan. So korang tahu lah. Macam juga Bioness ni. Bioness ni juga sesuai untuk golongan dewasa, tak kira lelaki ataupun perempuan. Orang kata boleh saja, bukan saja meningkatkan imunisi badan, tapi boleh mencantikkan kulit supaya cute sentiasa. Selain itu juga akan orang kata membantu memulihkan membantu mempercepatkan pemulihan daripada penyakit. Di samping itu juga untuk sistem pernafasan. Betul tak? So kita tunggu dia larut macam ni. Okay. Okey. Bila dah larut dah kita punya crystal jelly ni. Okey. Saya macam biasalah. Saya akan ambil strawberry kita ni. Kan? So kanak-kanak kan dia suka strawberry. Kadang-kadang dia dah jemur kan makan macam ni je. Kita ni sebagai orang dewasa kena pandai orang kata ubah suai, bagi kreatif sikit macam mana nak menarik perhatian budak-budak untuk makan suplemen. Betul. Macam tu. So just kita masukkan lah. Masukkan. Ini biasanya saya akan masukkan. And then saya akan sejukkan dalam peti sejuk. Tunggu dia keras. Tapi jangan risau. Saya dah siapkan awal-awal macam mana rupa dia. Okey. Nasib baik dah jaga awal-awal. Kita datang pick up. Ya, nak tunggu dia sejak je lah. Okey, yang ini hasilnya yang kita tengok tadi, yang kita buat tadi. Okey, kita punya kita punya crystal jelly dengan strawberry. So ni kita buat ala-ala macam dessert. Kita buka BioKids ni. Kita pun curahlah dekat atas dia ni. Okey. So jadilah macam ala-ala dessert. Nak letak banyak pun boleh, nak letak sikit pun boleh. Saya tak satu je. Menarik. And then kita boleh lah. So kita kena kreatif lah. Sebab ada strawberry kan. So saya geram nampak tengok strawberry tu. Sorry ya Bella, saya pun nak makan dan nak rasa lah. Bella. Buat lah sikit. So, kita makan. Oh dia tak suap ya. Dah gila? Bila tengok pun tak sedap. Ya Allah. Who would have thought yang kita boleh inovasikan lagi produk-produk ni kan BioKids, Bioness. Macam daripada Bioness boleh jadi lychee kang. BioKids boleh jadi jadi ada tak nama untuk ciptaan ni? Kita akan bagi nama macam BioKids Crystal Jelly Cute. BioKids Crystal Jelly Cute. Dan lychee kang cute. Menggunakan Bioness. So sangat mudah lah. So macam saya, kita orang kata apa, kena kreatif, kena buat inovasi sedikit. Jangan kadang-kadang kita bosan je kan asyik minum macam ni kan, kita baru kan. Bukan saja kita boleh guna lychee kang, minuman lain pun kita boleh buat. Rasa silap makanan pun boleh buat. Kita kena kreatif lah macam tu. Betul-betul. Okay. Sebenarnya Bella terharulah sebab Syafiq sudi luangkan masa bersama dengan Bella untuk share dengan semua yang menonton ni tentang dua menu yang sangat mudah, ringkas dan tak mengambil masa yang lama pun. Mungkin untuk korang semua selain daripada yelah sebelum korang nak cuba menu-menu ni, korang kena dapatkan dulu BioEssence, BioKids. Ya, betul. BioKids dan juga Bioness. Baru korang boleh try menu-menu daripada Syafiq Cute ni. Baru boleh buat BioKids Crystal Jelly Cute. Boleh buat lychee cute. Mungkin Syafiq ada last word untuk semua yang menonton ni. Ada pesanan sedikit untuk diorang. So saya berkesanlah kepada di zaman pandemik ni, kita harap stay home, okay, kita stay safe, okay, dan juga bagi yang nak menambahkan pendapatan,
boleh join, okay, boleh join dengan team Biocity ni, menjual produk-produk Biocity ni, boleh menambahkan pendapatan. So cepat-cepat dapatkan, kita ada promo 29 hingga 31 Mei ini, dapatkan cepat. Bukan selalu ada promo tau. So nak join menjadi ejen ke sah pun boleh juga pada hari ini, sebab bukan selalu ada promotion. Dan juga setiap pembelian juga akan disalurkan kepada sumbangan amal Palestin. Itu yang penting. Sambil membeli, sambil beramal. Okey, itu sahaja daripada saya. Ya Allah, thank you so much. Okay. Dia lagi buat Thank you juga kerana invite saya. promosi. Thank you so much. Tapi share lagi menu. Waktu PKP nanti mesti ada banyak lagi orang akan tanya pasal menu-menu yang lain. Nanti kita Boleh, akan boleh. live bersama dengan Syafiq, okey? Okey, boleh. Okay, bye. Bye. Alright, itu sahaja pada Syafiq. Ada dua menu yang boleh siapa yang sempat screenshot ke apa ke, sebab mudah je. Semua benda tu macam it takes about 5 minutes untuk siap. Like cikang dengan crystal jelly tu kena take all night lah untuk sejuk kan. Itu pun tak sampai kot semalaman. Semalaman. Nyanyi pula. Alright, so Bella banyak sangat cakap hari ni. Tapi yang paling penting sebenarnya yang daripada awal yang korang nantikan daripada mulut Bella adalah promosi. Correct? I know. So jangan risau, Bella nak beritahu korang tentang promosi Bio Essence, okay? Ada special promosi istimewa, 3 hari, dia akan berlangsung selama 3 hari daripada 29 hari bulan hingga ke 31 Mei. Sebarang pembelian produk Biocity akan dapat percuma 5 sachet Bio Essence. So, any produk daripada Biocity, maksudnya Bioness, Biokits ataupun Bio Essence, any product from this from produk Biocity, korang akan dapatkan 5 Bio Essence sachet secara percuma. Best kan? So, korang semua jangan lupa untuk dapatkan promosi yang berlangsung selama 3 hari ni, okay? So, kalau korang beli 2, korang dapat 10, kan? Best. So, macam Bella cakap tadi, beli 2 dapat 10. Maksudnya kalau korang beli 1 Biokits dan 1 juga Bioness, anda akan dapat 10 pula sachet percuma Bio Essence. Ya Allah, bestnya. Promosi. So korang semua jangan lupa untuk dapatkan produk-produk Biocity melalui ejen Citizen yang berdaftar sahaja. Okay, jangan lupa dapatkan. And macam Bella macam Bella cakap tadi, and Kak Iti ada share tadi, sekadar peringatan untuk semua, setiap pembelian Biocity, anda akan dapat membantu ke dana Palestin, okay? So sambil korang berbelanja untuk menjaga kesihatan, korang dapat beramal. So jangan lupa kepada saudara kita di sana. So tak adalah korang shopping semata-mata. So tak banyak sedikit, pahala tu dapat ke korang juga, okay? Dan Biocity juga akan salurkan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk tabung Yayasan Nur Jiwa dan CTDK Holdings melalui Kita Fund. So this is a crowdfunding where you guys can donate any amount yang korang nak bagi seikhlas hati. Boleh je layari laman web kitafund.my. Tak silap Bella. So korang boleh je bagi banyak mana yang korang nak. Yang penting kita bantu. Kalau tak mampu untuk membantu, sekadar doa pun cukup. Okay, yang penting kita cuba apa yang termampu untuk membantu saudara kita yang terjejas dengan PKP ataupun saudara Islam kita di Palestin. Kerana setiap sumbangan memberi makna. Okay, jom support. So, sebenarnya Bella memang nak bagi tahu kepada semua orang tentang promosi ni daripada awal lagi. Tapi Bella takut nanti kan orang dah bagi tahu promosi, semua dah tak sabar kan. So, macam Bella cakap tadi, Bella harap my live tonight ni memberi manfaat kepada semua orang. Dari segi information yang kita bagi daripada Dr. Amirul Hamzah, dan juga promosi, dan juga apa orang cakap,
kita fund untuk memberi sumbangan kepada saudara Islam kita di Palestin dan juga kepada rakyat yang terjejas oleh sebab PKP, dan juga menu-menu yang korang boleh cuba waktu PKP nanti, okay? So let's make it a trend buat Lai Cikang 3.0 bersama dengan Bioness, ataupun Beau Kids Crystal Jelly Cute 3.0. So macam-macam lah korang try buat, okay? So I really hope korang semua jaga diri baik-baik. As I said, the case makin meninggi. So jangan lupa kita ingatkan sesama kita untuk sentiasa jaga SOP dan social distancing, and jangan lupa untuk doa untuk semua orang supaya COVID-19 ni cepat-cepat berakhir, insyaAllah. So thank you so much everyone for watching my live tonight. Bella doakan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Assalamualaikum. Good night. And thank you for watching.